Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu berada di dalam tempat yang mulia dan tempat yang baik. Jadi kita harap moga-moga Allah istiqamahkan akan diri kita sentiasa berada di tempat yang baik sehinggalah Allah ambil nyawa kita dalam keadaan yang baik. Dan seterusnya dimasukkan kita di tempat yang terbaik, iaitu syurga Allah nanti di hari akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustazah tak ada, tuan-tuan ustaz, para muslimin, ayah-ayah dan pemuda-pemuda yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi kitab kita. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan segala ilmu yang memberi manfaat itu telah disebutkan di dalam segala kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seperti Ihya Ulumuddin dan lainnya yang tersebut dahulu itu. Dan demikian lagi segala fan ilmu tasawuf itu, semuanya ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan akhirat. Kerana ilmu tasawuf sekarang ini telah terhimpun di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan ilmu tariqah, seperti yang tersebut di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang iaitu asal kitab ini, dan seperti yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya daripada beberapa kitab ilmu tasawuf yang membicarakan ilmu suluk, yakni ilmu tariqah. Okey, baik. Kita sambung lagi berkenaan masih lagi di bawah tajuk kelebihan menuntut ilmu. Mula-mula dia bicara kelebihan ilmu akidah atau ilmu fiqh, dan sekarang nak bicaranya tentang ilmu yang ada dalam kitab ni lah, iaitu ilmu tasawuf. Jadi kata Syekh, dan segala ilmu yang memberi manfaat itu, maksud memberi manfaat ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, maknanya apa perkara yang menambahkan takutmu pada Allah, itu manfaat. Ingatlah, sampai bila-bila
Apa makna manfaat? Makna manfaat sesuatu kalau kita buat, kita tambah takut pada Allah. Manfaat lah tu. Tapi kalau kita buat tu tak tambah takut pada Allah, makna tu bukan manfaat. Jadi tak payah buat lah, kan? Jadi perkara yang manfaat ni perkara yang lagi kita buat, lagi kita takut kepada Allah Ta'ala. Dia tak khusus, dia tak spesifik, dia dalam bentuk umum, kan? Contoh, jadi Perdana Menteri, contoh ya. Jadi Perdana Menteri ni, kalau dia jadi Perdana Menteri tu dia takut pada Allah Ta'ala, manfaat Perdana Menteri dia tu. Jawatan itu memberi manfaat pada dia. Sebab bukan jawatan Perdana Menteri tu jawatan yang keji, bukan satu jawatan yang jelek. Nah, Perdana Menteri ni makna khalifah, dan sahabat-sahabat pernah jadi khalifah, kan? Sultan-sultan dan sebagainya. Jadi pemimpin ni tak salah. Janji jadi pemimpin tu macam mana? Kalau jadi pemimpin tu takut pada Allah, manfaatlah jawatan pemimpin ni tu. Tapi kalau jadi Perdana Menteri ni sebab nak boleh selamatkan dia punya masalah, kes dia dekat mahkamah, kan? Nak tutup kes lah apalah, tu yang dia kata I have big numbers. Lah kali wrong numbers. Nampak? Call tak dapat. Nampak? Tu. Jadi kalau niatnya niat kerana lain, tak jadi manfaat lah. Bukan dia menambah takut dia pada Allah Ta'ala. Tapi sibuk dengan dia bukan menambah takut dengan Allah, tapi menambah takut dengan makhluk. Menambah takut dengan kes dia. Ini semua makhluk lah tu. Jadi ini tak terpakai. Itu dikira tidak memberi manfaat. Jadi dia kata, dan segala ilmu yang memberi manfaat, maknanya ilmu yang menambahkan takut kita pada Allah Ta'ala. Itu mafhum dia. Itu telah disebutkan di dalam segala kitab Al-Imamul Ghazali. Jadi kata pengarang kita ni, yakni Syekh Abdul Somad ni, dia kata semua ilmu-ilmu yang menambahkan takut kita pada Allah Ta'ala ni sudah dihimpunkan di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Seperti kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ihya ni maknanya menghidupkan. Ilmu-ilmu, ad-din agama, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kerana dalam kitab Ihya Ulumuddin ni dia komplit. Ada semua. Sehingga kan ada pandangan ulama mengatakan andailah, ni andai saja. Andai kata dia kata Quran ni tak ada terus dah atas dunia ni. Contoh, para hufaz semua dibunuh mati. Sekolah-sekolah tahfiz dibom. Budak tahfiz semua tak ada, yang hafal Quran semua tak ada, ustaz lagi tak ada dah. Mati semua habis. Lepas tu Quran yang kat kedai pula habis semua dibakar. Sehingga kan tak ada seorang pun yang hafal Quran, dan tak ada lagi siapa yang tahu tentang Quran waktu tu. Tiba-tiba kata ulama, masih lagi di tangan orang beriman tu ada kitab Ihya Ulumuddin, nescayalah mereka masih lagi selamat, gitu. Bukan nak meletakkan bahawa Ihya Ulumuddin setaraf Quran, tidak. Rendah lagi daripada Quran. Quran tu firman Allah. Cumanya maksud ulama ni, Ihya Ulumuddin ni dia lengkap. Segala isi-isi dalam Quran tu sudah disusun oleh ulama dalam sebuah kitab. Maka lengkap dengan bab-bab dia sebagainya. Kalau Quran dia tak dengan bab, dia ikut surah. Jadi ini ulama dah bawa keluar, susun ikut bab-bab. Itu kitab Ihya Ulumuddin. Tebal, berjilid-jilid. Dan lainnya. Dan juga kitab-kitab yang lain jugalah. Seperti banyak lagi lah kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Antaranya Minhajul Abidin, Ayyuhal Walad dan sebagainya. Dan lainnya yang tersebut dahulu itu, seperti mana yang pernah disebut sebelum ni, dia kata. Dan demikian lagi segala fan ilmu. Fan tu sebenarnya ilmu dah. Maknanya dan demikian lagi segala ilmu tu dah. Segala ilmu itu ataupun ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat. Ilmu tasawuf ni ilmu yang memberi manfaat. Tapi macam kita sebut tadilah, bukan manfaat dunia, tapi manfaat akhirat. Maksud manfaat akhirat, lagi kuat kita mengaji tasawuf, insya-Allah lah lagi tertunduklah hati ni takut kepada Allah. Dia makin kuat takwa dia. Tapi dia begini,
mengaji ilmu tauhid, dia kena menggunakan akal. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, mengaji sifat 20, contohnya wujud, kidam, baqa' tu kan. Jadi bukan dengan ngapal je. Oh, ngapal. Duk petang-petang duk hangguk kepala, wujud, kidam, baqa', ngapal. Ngapal saja tak jadi. Dia kena dipanggil nazar dalam bahasa kitab. Panggil nazar. Nazar ni maknanya tilik. Bila dia pegang Allah tu wujud, kemudian dia mikir dengan akal dia, macam mana yang dikatakan Tuhan tu wujud. Itu yang disebut dalam kitab Matan Umul Barahin. Dalil akli. Mana kata kita mikir, kita tak nampak Allah. Tapi macam mana nak kata Allah tu wujud? Dah ni alam, bumi ni wujud, maknanya yang cipta bumi mesti wujud. Takkan bumi wujud, tiba-tiba yang cipta bumi tak wujud. Itu tak diterima akal. Tu maknanya mengaji tauhid mesti dengan nazar, memikir dengan akal. Barulah berguna ilmu tauhid tadi. Sebab kalau sekadar ngapal, dia ngapal Allah itu wujud, lepas tu tiba-tiba orang duk petikai dia, ajaran sesat mana ke datang, kacau dia, tikai dia. Dia kata kalau betul hang kata Tuhan tu wujud, mana dia? Dia pun tahu lah. Dia awak tak tahu. Dan macam mana dia mengesahkan bahawa kata Tuhan tu wujud? Dan jadi selama ni wujud tu pada bibir lah. Wujud tu pada perkataan yang dia sebut saja. Berdasarkan yang dia belajar dengar daripada ustaz tu je. Tapi dia tak sendiri tak dapat nak buktikan bagaimana yang dikatakan Tuhan tu wujud, Tuhan tu kidam, Tuhan tu baqa', sampailah kepada kaunuhu mutakalliman. Jadi tak selesai juga. Jadi ilmu tauhid untuk menguatkan tu mesti dengan nazar, dengan jalan mikir penciptaan Allah ni sebagainya, membawa kepada akhirnya memandang kepada Allah. Kemudian kalau mengaji ilmu fiqh pula, ilmu fiqh ni luas. Dia kena banyak membaca ilmu fiqh. Kalau main kitab asas memang nipis-nipis, tapi kalau main nak mendalami hukum yang lebih dalam, tebal-tebal kitab fiqh. Al-Um, tengok sajalah Al-Um tebal mana. Jadi makna kata kena pembacaan yang banyak, baru tahu oh ini hukum gini, hukum gini, hukum gini. Samalah macam dalam masalah bilangan solat Jumaat. Bilangan orang dalam solat Jumaat. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, pandangan yang diberi ialah 40 orang. Sekurang-kurang 40 orang. Rupa-rupanya kalau kita mengaji lagi dalam masalah bilangan, jumlah bilangan solat Jumaat ni, dia ada 18 kaul, ada 18 pandangan. Salah satunya yang kata 40 tu. Jadi maknanya ada 17 lagi. Jadi ada pandangan kata 3, ada kata 4, ada kata 6, ada kata 12. Jadi kalau orang mengaji, dia tenang dalam apa juga keadaan. Kalau tak mengaji, mula petikai. Ni apa benda sembahyang 6 orang ni? Marah dia. Nampak? Kan hari tu PKP kan, sembahyang sikit, sembahyang Jumaat. Kata, ni apa benda ni? Ikut mazhab mana? Sembang. Bahagian rancak memang kemah lah mung. Bahagian sembang kedai kopi lah. Jadi kita kalau tak tahu, duduk diam. Tanya orang yang alim. Rupa-rupanya di sana ada khilaf di kalangan ulama. Rupa-rupanya 40 tu pun bukan qat'i. Bukan pandangan yang tetap, bukan dalil Quran, bukan dalil hadis, cuma diambil daripada hadis, dikiaskan. Dalam satu hadis, seorang sahabat Nabi ni, nama dia apa lupa dah, dia suka puji seorang sahabat dia yang lagi satu. Ada sahabat A, dia suka puji sahabat B ni. Sahabat B ni namanya Zurarah, Sa'ad bin Zurarah, As'ad bin Zurarah. Setiap kali azan solat Jumaat je, hari Jumaat azan nak suruh orang sembahyang Jumaat, dia akan melontarkan pujian kepada sahabat dia yang bernama As'ad bin Zurarah. Jadi orang pun tanya, kenapa kamu nak suka memuji-muji As'ad bin Zurarah? Maka jawab sahabat ni, dia kata, kerana As'ad bin Zurarah lah orang yang pertama-tama sekali yang kumpulkan kami untuk buat solat Jumaat. Yang kali pertama, dialah yang panggil kami, suruh kumpul.
Jadi bila aku terkenang akan solat Jumaat, aku teringat ke dia. Sebab dia lah orang pertama yang panggil orang untuk kumpul buat solat Jumaat. Jadi sahabat ni pula tanya pada dia ni, waktu tu kam antum yauma izin, waktu tu kamu ada berapa orang? Maka dia jawab arbaun, 40. Daripada hadis ni lah mazhab kita Imam Syafi'i ambil jadi dalil nak buat kata solat Jumaat tu 40 orang. Tu saja. Kan? Jadi kita mengaji fiqh ni dia kena luas. Sebab tu jangan jumut. Bila dalam satu-satu hukum berlapang dada. Jangan cepat nak melenting dan sebagainya. Luas sangat ilmu fiqh. Dalam mazhab Syafi'i saja banyak kaul. Ada kaul Imam Nawawi, ada kaul Imam Romli, ada kaul Syekh Ibn Hajar. Kan? Itu baru dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita pecah banyak dah pandangan. Tu mazhab kita. Belum bicara mazhab lain lagi. Jadi banyak. Jadi ilmu fiqh tu perlu kepada pembacaan yang banyak. Adapun ilmu tasawuf ilmu tasawuf ni dia bukan macam ilmu tauhid, kena banyak fikir. Dia bukan macam ilmu fiqh, kena banyak baca. Ilmu tasawuf kena banyak amal. Sebab bicara dia sekitar tu je, riak, ujub, takabur. Kadang-kadang ulang-ulang tu je. Tengok ustaz ni pun cakap pasal riak agak. Ustaz ni pun bicara tajuk tentang ujub. Tak habis-habis bulan depan pun ujub lagi dia kata. Nampak? Naik jemu dah dia kata. Memanglah sebab ilmu tasawuf memang pusing-pusing situ. Tapi yang payahnya nak mengamalkannya. Cakap memang senang. Kita jangan riak tuan-tuan. Nampak? Tiba-tiba yang cakap tu riak. Nampak? Susah. Sebab ilmu tasawuf ilmu amal. Dia kena amal. Bila amal barulah dia terasa akan kelazatan amalan tu. Barulah terasa sonok, sedap dia. Sebab dia ilmu kebatinan. Kata Syekh Zainul Asri, ilmu tasawuf ialah ilmu rasa. Bila diamal baru dirasa. Kalau tak amal dia tak rasa. Kita tundukkan diri kita betul-betul, kosongkan fikiran dalam semayang, baru terasa khusyuk. Bila dah dapat khusyuk tu, baru terasa lazatnya khusyuk. Bila terasa lazatnya khusyuk, lah ini tak ada apa dah. Tu yang macam sahabat semayang, burung sampai hinggap atas kepala. Sebab burung duk ingat tunggul kayu. Sebab diamnya sahabat dalam semayang, tak bergerak apa. Kita subuh 2 rakaat 14 kali gerak. Nampak? Nak garu sana garu sini kan? Jadi payah. Ni barang boleh bahas, barang boleh cerita, tapi nak ngamalnya tu bukan benda senang. Itulah dia ilmu tasawuf nama dia. Baik. Jadi dia kata dan demikian lagi segala ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberikan, lagi kita mengaji, lagilah kita takut kepada Allah. Lagi meningkatlah ketakwaan kita. Tapi dengan syarat macam saya sebut tadi, kena amal. Kalau mengaji je tapi tak amal, tak dapat manfaat ni. Dia bila mengaji kemudian dia amal apa yang guru dia ajar tu dalam masalah tasawuf tu, maka insya-Allah dia akan merasai manfaatnya tu. Kelazatan itu dia akan rasa. Dipanggil dalam bahasa kitab tasawuf dipanggil zauq. Bukan zuk KL tu. Itu cocok langit. Ni zauq nama dia. Zauq ni maknanya kesedapan, kelazatan. Dia semua perkara agama ni, barang akhirat ni semuanya sebenarnya hakikat dia lazat. Lazat dia terlazat sangat, susah nak dikhabarkan pun tak tahu nak cakap macam ni. Kata tok guru kami, tok guru kita lah, tok guru Siddiq Noh, dia kata macam makan burger lah. Kalau kita makan burger tu sedap, nak cerita kat orang kita boleh cerita je. Kita kata aku beli burger depan tu sedap sungguh. Kawan tu rasa tak? Tak rasa. Dia tengok ya ke sedap? Ya. Boleh cerita lah, boleh tarik je lah gitu kan. Jadi macam mana dia nak rasa sedap? Dia kena makan juga. Makan baru dia tahu sedap tak sedap. Sama juga dengan ilmu tasawuf ni. Nak bicara tentang sedapnya solat, bukan boleh kita boleh cakap je. Orang dia tak faham. Sebab tu kita tengok ada orang pas semayang, dia seronok dengan solat. Dia suka solat sebab dia telah mendapat kelazatan solat. Ada orang dia suka puasa. Bantang ada hari-hari yang ada fadilat puasa, puasa saja. Dia seronok dengan puasa. Sebab apa? Sebab dia sudah merasai kelazatan berpuasa. Kan? Ada orang suka berzikir.
Sampai bangun zikir. Daripada duduk tu, oh khusyuknya la ilaha illallah, lagi kali bangun. Sebab apa? Sebab dia merasai kelazatan zikir. Tapi sampai bangun je lah. Yang panjat atas kipas tu tak betul tu. Tu merepek panjat pula ni ke benda kan. Tapi nak ceritanya, ibadat itu barangnya barang lazat. Ada orang dia suka mengaji. Kalau tak mengaji tak boleh. Ada satu orang di Jawi, dekat Penang sana tu kan. Dia demam kan. Bila orang tanya, awak demam? Sebab lama tak ada kuliah. Lepas tu bila dia dengar Tok Guru Ustaz Siddiq nak datang ceramah, dia kata dah kebah. Nak sihat dah, dia kata. Sebab dia dengar ada ceramah. Tak ada ceramah, demam dia. Kita ada ceramah, demam. Itu balik kan. Sebab ada orang tu macam tu, Allah bagi kat dia kelazatan dalam beribadat. Dia sonok tu. Macam Tok Guru kita, dia sonok lazat menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah. Sakit-sakit pun gagah pergi kan. Pergi menyampaikan dakwah. Tu. Sebab apa? Sebab lazat. Benda ni bila dah lazat, dia sanggup buat apa saja. Dia tak ada benda boleh halang dia, sebab sudah merasai kelazatan. Sebab tu kalau perasan siapa yang selalu ikutlah dulu kan, Tok Guru Ni Abdul Aziz, dia sebelum ceramah dia lembik je, badan dia pun bongkok je. Dah berusia kan, dengan sakit lagi, dia pun tunduk je. Tapi bila dapat mic, macam orang muda, kalah orang muda. Cakapnya tegak, lantang, satu-satu keluar. Habis ceramah, kena balik. Sebab apa? Sebab kelazatan menyampaikan dakwah tu, sehingga kan sakit pada badan hilang kita. Tu. Satu hari yang hari itulah Tok Guru Siddiq Nur Tumbang tu kan, kena bukan attack, apa tu, stroke, darah tinggi tu. Lepas tu masuk hospital lah. Lepas keluar tu rehat lah, dan seminggu ke 2 minggu macam tu lah. Lepas tu ada ceramah. Dia tak batal ceramah, dia pergi juga. Kebetulan ceramah tu bersama dengan dia ada Ustaz Syarkawi. Jadi Ustaz Syarkawi usik dia lah dengan Tok Guru, bisik dia. Ustaz Syarkawi kata apa? Tok Guru kan baru je keluar hospital, rehat lah dulu. Badan Tok Guru sakit. Dia jawab apa? Dia kata yang sakit badan, mulut tak sakit dia. Maknanya mulut boleh ceramah lagi. Nampak? Tak kira lah. Sebab apa? Sebab tadi ni dia sonok duduk dalam perjuangan. Lepas tu para sahabat, ada yang tangan dah terkulai, kena pedang, putus dah tangan ni, darah-darah. Tak logik akal kita, takkanlah tak rasa sakit. Tangan putus. Jari kuku kita cabut pun sakit sangat dah. Ni tangan putus, Allah sakit lah. Tapi boleh gagah angkat pedang guna tangan kiri, gi lawan lagi kat depan. Sebab apa? Sebab lazatnya berjihad tu hilang rasa sakit di tangan. Sebab apa? Sebab telah merasai kelazatan dalam perjuangan agama ni. Jadi kita nak capai tahap tu lah, perlahan-lahan. Kita ni baru lazat ikan siakap, begitulah kita. Jadi payah lagi lah nak beri bahagian lazat akhirat ni, pelan-pelan insya-Allah. Baik, jadi tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan juga akhirat. Dalam dunia dan akhirat juga. Dunia manfaatnya apa? Manfaat dunia, diri kita terjaga, amal kita terjaga. Kalau ilmu akidah, dia menjaga iman kita supaya tak jadi sesat. Kalau ilmu fiqh, dia menjaga ibadat kita supaya jadi sah, taklah batal. Jangan gedak penat dia sembahyang batal. Jadi kita mengaji ilmu fiqh, tujuan untuk jaga amal ibadat kita supaya sah. Adapun ilmu tasawuf, dua-dua ni sekali dia pegang. Dia menjaga ibadat tadi diterima Allah ataupun tidak. Kadang-kadang akidahnya memang mantap dah, tak sesat, beriman sungguh pada Allah. Lepas tu kadang fiqahnya pun semayangnya dah sah, betul, cukup syarat, cukup rukun. Tapi bila hatinya ada riak, ada ujub, ada takabur, Allah tolak amal dia. Itu takut tu. Tu kita takut. Akidah kita betul dah, kita orang beriman, insya-Allah.
Kan? Fiqh kita pun insya-Allah lah, semayang kita mengajilah syarat-syarat rukun-rukun semayang kita buat betul dah, angkat tangan semua betul dah. Tapi hati tu susah nak jaga. Kena pula kalau orang puji. Sudah. Dia kalau orang kritik tak apa lagi, puji ni payah. Bila dah biasa dipuji, sekali orang tak puji, kita rasa lain macam. Betul tak? Selalu azan sedap. Kau orang kata sedap azan macam engkau. Dia pun kata tak adalah kurniaan Allah. Okay, bagus lah kata kurniaan Allah, baguslah. Nak dia tawaduk apa semua. Tapi dah orang biasa duk puji dia, esok pun duk puji lagi. Tiba-tiba sekali tu slack. Sebab dia minum air kuat macam tu. Jadi ada keluar masa duk tarik. Nah, Allahu Akbar Allah. Gitu. Ada terlari dia punya tune. Kan? Bila terlari kawan belakang kata, benda azan. Bunyi macam tu, macam apa bunyi? Tak, dia rasa macam mana? Lah kali tiba-tiba dia kata, dah, panik hampa lah azan, aku malas ada azan. Betul lah, kadang-kadang dia jadi macam tu. Tu hati tu. Dia kritik. Kan? Kita buat kerana Allah. Dah Allah kritik ke kita bila azan kita lari tune? Tak ada. Tak ada bila kita lari tune, peti menyambar. Allah marah ni lari tune ni. Tak. Azan pilih asalkan azan tu sampai, dia punya syiar dia sampai. Sedap tak sedap tu nombor 2. Nombor 1, sampai dia punya laungannya tu untuk mengajak orang kepada masjid. Tu. Jadi barang hati ni barang payah ni. Dia sebab apa payah nak jaga barang hati? Sebab barang tak nampak. Kita ni barang nampak pun payah nak jaga. Betul tak? Kadang kelang-kabut. Mana telefon? Nak cari tak jumpa. Rupanya dalam poket dah. Kadang cari tak jumpa. Kadang-kadang dia kelang-kabut nak cepat. Dia tanya bini, Jah, kopiah aku mana Jah? Dia tanya, cari kopiah, tak jumpa. Habis longkar, habislah baku-baku baju. Mana tak ada jumpa. Dah kali bini pandang dia, rupanya kopiah di atas kepala dah. Dia cari, memang cari tak jumpa, kopiah duduk atas kepala. Bini kata, dah tu bang atas kepala tu benda. Lah pakai dah, dia kata. Dia pun pergi masjid. Sejuk malah ni, aircon kuat kot. Bukan kuat, kain melekat tak pakai. Lupa kain melekat pula dah. Nak cerita itu barang nampak kadang-kadang kita tak boleh nak jaga. Apatah lagi barang tak nampak, barang hati, barang dalam. Nak ceritanya payah. Jadi jangan kita overconfident lah, tu maksud dia. Kita mengaji ni bagus dah, datang kuliah, solat jemaah, tapi jangan kita rasa kita okey dah. Sebab hati tu kadang-kadang berbolak-balik. Jadi jaga sentiasa hati tu. Kan? Kalau terasa macam riak je, tunduk balik. Terasa macam nak sombong je, tunduk balik. Kan? Sebab itulah kadang-kadang tok-tok guru alim ulama ni balik-balik daripada mengajar ke apa atau rasmi ke apa benda, dia balik dia pergi cuci tandas. Supaya dia menghinakan balik diri dia setelah orang duk sanjung-sanjung dia, puji-puji dia. Tu. Baik. Jadi itu barang makna manfaat di dalam dunia. Arti manfaat di dalam dunia, amal kita terjaga daripada di orang cakap apa, ditolak oleh Allah kerana dalamnya ada riya, wujud dan takabur. Jadi inilah manfaat ilmu tasawuf, untuk jaga segala yang kita dah buat penat-penat ni supaya dapat diterima oleh Allah. Penat sembahyang apa semua, pergi haji umrah, dan tiba-tiba Allah tolak. Allah tak sedih. Jadi nak jaga dia lah. Itu manfaat dunia. Itulah ilmu tasawuf. Dan manfaat akhirat. Apa manfaat akhirat? Bila terjaga elok barang dunia ni tadi, maka Allah terima. Bila Allah terima, benda kecil sikit pun dia punya ganjaran sangat-sangat lumayan. Macam saya selalu sebut dalam kitab La Tahkiran, karangan Syekh Nuruddin, kata siapa yang bersihkan najis dalam masjid, dalam rumah Allah. Contoh najis tu tarik cicak kecil halus je, dia buang keluar, dia bersihkan rumah Allah, maka Allah bina bagi dia mahligai di dalam syurga. Tapi dengan syarat bila dia ikhlas sungguh. Ni sambil ngomel. Apa benda tak cicak ni? JT kebersihan tak jaga lah ni. Nampak tak jadi apa? Nak mahligai macam mana? Tu.
Jadi kalaulah kita buat tu elok sungguh, jaga hati kita, Allah nak bayar di akhirat nanti. Allah sangat-sangat lumayan. Nak cerita yang tadi tu, taik cicak ni kecil je, tapi Allah binakan untuk kita mahligai di syurga. Dah kalau taik cicak dah, kalau yang benda lebih besar daripada tu, lebih dahsyat lagi. Nak cuci tandas masjid, ada jenis datang-datang pam pun tidak, melepah gitu je kan. Jadi dia pun tengok kotor, nanti orang kata masjid ni tandas kotor lah, jadi image masjid buruk, dia pun tolong cuci. Berapa banyak besar ganjaran yang dia akan dapat nanti di hari akhirat. Sebab tu nak derma ke, nak infak ke, tak semestinya dengan duit ringgit. Kita boleh infak dengan tenaga. Ini macam tadi, dia nak bagi dalam bentuk duit, dia tak ada sangat. Dia orang susah juga, duit pun tak ada sangat. Tapi dia buat macam mana? Dengan kerah tenaga dia, bersihkan rumah Allah, jaga rumah Allah, bagi bersih elok, maka pahalanya sangat-sangat besar. Kadang-kadang lebih besar daripada orang yang derma RM1,000 dalam tabung masjid, tetapi tak buat apa-apa, main derma gitu saja. Tapi dia ni buat, cuci, bersusah payah, ikhlas hati dia, besar lagi ganjaran dia. Tu nak cerita dia. Baik. Dan akhirat, kerana ilmu tasawuf sekarang ini telah terhimpun di dalamnya ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan ilmu tariqah. Jadi dia kata sekarang ulama-ulama tasawuf telah menghimpunkan dalam ilmu tasawuf tu semua sekali. Dalamnya ada usuluddin, dalamnya ada fiqh, dan dalamnya juga ada tariqah. Apa maksud dia? Maksudnya dia begini. Sebab tu hari tu saya pernah sebut, saya kata ilmu tasawuf ni dia ada cabang, dipanggil tauhid tasawuf, fiqh tasawuf. Dia ilmu tasawuf, tapi tasawuf dia macam ni kata guru kami. Ilmu tasawuf ni dia mentahqiqkan usul, mengheningkan fiqh. Itu maksudnya. Kalau kita mengaji kitab tauhid, mengaji sifat 20, itu baru kita mengaji kenal sifat-sifat Allah. Macam tadilah saya sebut, kita baru ngapal apa semua, batu tahu Allah ni wujud, Allah ni kidam, batu kita baru faham nak rad, nak tolak benda yang mengarut-ngarut yang bukan layak pada Tuhan, kita nak rad sebab kita dah mendalami ilmu tauhid. Tapi bila sampai kepada mengaji ilmu tasawuf, dia kenal Allah tu bukan sekadar kenal dengan sifat wujud kidam baqa tadi, tapi antak budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia jadi macam tu. Jadi macam mana? Dia buat ni, dia rasa dia melihat Allah. Dia rasa apa dia buat tu, Allah ada depan dia. Dia takut. Dia berhati-hati dalam segala gerak-geri dia. Kalau tak dapat merasai dia melihat Allah, sekurang-kurang dia merasa Allah melihat dia, tu pun memadai dah. Nak buat apa, Allah duk tengok ni, Allah duk tengok, takut. Tu yang dikatakan mentahqiqkan usul ilmu tasawuf. Kita dah mengaji dah sifat 20 semua, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, tapi baru kita faham je Allah melihat, Allah mendengar. Tapi main tasawuf ni dia rasa bahawa Allah memang lihat dia, Allah memang dengar apa dia cakap, sehingga kan terlintas di hati pun cepat-cepat dia istighfar. Kalau berkata dalam hatinya sesuatu yang tak elok, tak payah kata nak lafaz kat mulut, terlintas di hati kan. Dia nampak bini kawan dia tu lawa, kalau janda kan bagus ni kata. Tapi dia tak cakap lafaz lah, nanti kawan dia tumbuk dia. Dia cakap dalam hati je, nak ambil bini orang. Bila tu astagfirullahalazim, apa benda aku cakap ni, dia rasa bersalah. Dia takut sebab dia tahu walaupun tak lontar di mulut, Allah dah dengar dah isi hati dia. Dia malu pada Allah. Tu. Satu kalau kita kawan-kawan tiba-tiba dia istighfar tiba-tiba, jaga-jaga tu. Apa benda dia cakap dalam hati tu. Nampak? Baik, nak ceritanya gitulah. Nak cerita maksudnya dia takut sungguh. Sebab bukan dia belajar sifat 20 tu untuk memahami Allah melihat, Allah mendengar je, tapi dia sampai tahap merasai. Tu hebat. Tu namanya tasawuf tauhid. Dalam tasawuf tu ada tauhid dalam dia, usuluddin. Dan juga dalam tasawuf itu ada ilmu fiqh. Maksudnya mengheningkan fiqh.
Kalau mengaji fiqh, dia mengaji syarat sah sembahyang, rukun sembahyang, tata tertib macam mana nak angkat tangan, nak letak kat mana, rukuk macam mana, bentuk apa semua dia belajar tu lah. Bab-bab sembahyang apa dalam kitab-kitab fiqh. Tapi bila main dengan tasawuf ni, dipanggil tasawuf fiqh, betul dah dia angkat tangan, tapi angkat tangan tu pun jaga-jaga sebab dia tahu Allah tengah tengok dia sembahyang ni. Allah sedang perhati dia, sujud dia, itu yang menyebabkan dia jadi khusyuk. Khusyuk sungguh-sungguh, jaga letak apa semua jaga. Diri semua jaga, dia cek habis-habis. Macam seolah-olah macam pembarisan polis ke apa kan, lepas tu ada pegawai nak datang cek pembarisan. Takut diri tegak senyap itu. Yang tu yang menyebabkan jadi sahabat tu sembahyang sampai burung hingga atas kepala. Sebab tasawuf dia kuat. Tak bergerak langsung. Kita betul dah kita mengaji. Tak apa, yang tak bolehnya 3 kali berturut-turut, aku baru 2 kali gerak, dia kata. Betul dah. Tapi kalau orang tasawuf tak payah kata 2 kali, sikit gerak pun dia takut sebab Allah duk tengok dia. Allah duk perhati dia. Tu. Maknanya inilah dia ilmu tasawuf, mentahqiqkan usul, mengheningkan fiqh, memantapkan lagi ilmu akidah kita dan mencantikkan segala amal ibadat kita. Amal ibadat kita akan jadi lebih kemas bila kita mengaji ilmu tasawuf. Fiqh kita tu akan nampak lebih cantik, lebih beradab. Kalau mengaji ilmu fiqh saja, dalam ilmu fiqh dia hanya tata tertib tetapi dia tidak ada adab. Ada adab ni dalam ilmu fiqh, dia akan ajar adab-adab. Betul dah dalam fiqh kata angkat tangan takbir ni sunat. Yang wajibnya lafaz takbiratul ihram, angkat tangan sunat. Jadi kalau angkat macam ni pun tak ada masalah, sah sembahyang. Tapi dari segi adab, tasawufnya, adabnya, takkan kamu nak buat main-main. Kalau Allah ada kat depan kamu, macam Allah tengah tengok kamu sembahyang, takkan kamu nak buat lebih kurang. Tu tasawuf. Sama juga dalam persoalan Sayyidina. Puak-puak Wahabi pikai, bila kita tambah pada nama Nabi Muhammad tu Sayyidina, dia kata ni apa benda ni, tambah Sayyidina ni Syekh saya jawab, guru saya, dia kata andai katalah masa dia petikai tu Rasulullah ada kat depan, dia nak petikai ke? Mesti dia segan nak petikai sebab Nabi ada kat depan. Tu. Tong bunyi dah. Azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita sambung sikit. Dan dia kata ilmu tariqah. Tariqah ni tarik maknanya jalan. Ilmu perjalanan, jalan kita sebagai hamba Allah. Nah, kita ni dia dipanggil kita ni, kalau yang mencari Tuhan ni maknanya kita yang kuat beribadat dan sebagainya ni dipanggil orang yang salik, orang yang sedang berjalan. Dalam jalan tu macam-macam lah, faham lah. Bila kita contoh kita jalan jauh, lagi jauh perjalanan lagi macam-macam ujian. Jajak jalan tayar pancit, nak kena pergi pam tayar, tukar tayar apa semua. Jalan-jalan pula nak ngantuk ke, sengit kereta ke dan sebagainya. Jadi maknanya bila berjalan mesti ada ujian. Maksud itu. Itu jalan raya, ni jalan kehidupan. Sama tak? Dalam kita beribadat adalah ujian ni. Ujian riak, ujian takabur, ujian bangga diri, macam-macam ujian. Jadi nak kena jaga selalu. Macam kita bawa kereta tadi itulah, kena fokus selalu. Kita hayal sikit je, takut-takut masuk gaung. Macam tu. Jadi jangan sampai kita lalai. Kalau bahagian jalan raya tu boleh tahan kira, ni bahagian hidup. Jalan raya kalau termasuk gaung pun, tapi imannya mantap, akidahnya elok, semayangnya elok, mati dia masuk dalam gaung, tak apa, masuk kat syurga. Tapi kalau hidup ni masuk gaung, perjalanan ibadat ni masuk gaung, nak tersilap, tersesat. Dia kadang-kadang orang yang terikut sesat ni bukannya mak rempit. Kadang-kadang orang berserban boleh jadi sesat. Orang berjubah, berjanggut kadang-kadang sebab melebih-lebih sangat. Ataupun belajar tak ikut adab, tak ikut cara. Terus nak main tinggi-tinggi, apa nama, ilmu makrifat lah, apalah, ilmu nak terbang lah, apalah. Akhirnya jadi sesat. Bukannya ke betul, terus ke gaung, mati kapir terus sebab sesat, sampai kata ayah pin sebagai Tuhan lah, apa semuanya. Tu nak. Baik. Jadi inilah dia dalam ilmu tasawuf ni, ilmu tariqah, ilmu perjalanan. Jadi jalan mestilah ada panduan. Kalau nak tahu jalan kita tu betul, mesti jalan tu diberi panduan. Macam kita nak cari pondok Tok Guru Siddiq Noh, mesti kita tanya orang macam mana nak pergi. Orang pun kata jalan straight je pergi arah Pantai Remis, sampai nanti hang nampak ada cabang simpang, hang ambil kanan. Jadi itu panggil panduan. Kalau kita ikut panduan tu, insya-Allah tepat kita akan sampai. Tapi kalau kita tak ikut panduan tu betul-betul, tak sampai. Atau hampir-hampir sampai tapi tak sampai. Begitu juga ilmu tariqah ni ada dia punya kepala, syekh, dipanggil syekh tarikat. Syekh tarikat ni dia akan ajar kita panduan macam mana nak jalan sampai kepada Allah. Macam mana kamu nak. Sebab tu zikir dia ada dua. Satu dipanggil zikir hasanat, satu dipanggil zikir darajat. Zikir hasanat ni zikir yang macam biasa kita buat, tak perlu bai'ah. Yang ni zikir pas sembahyang tu, wirid pas sembahyang, atau kita baca maksurat, atau kita baca manzil, kita baca tahlil. Itu zikir juga, tapi dipanggil zikir hasanat. Mana hasanat? Zikir yang baik. Tapi ada satu lagi kedudukan, namanya zikir darajat. Kenapa dipanggil darajat? Kerana zikir ni nak mengangkat darjat. Zikir darajat ni dia bukan dalam buku-buku jual kat kedai tu, tak. Dia mesti bai'ah ambil daripada syekh-syekh yang diyakini benar, yang betul. Ambil tarikat daripada dia. Nanti dia akan perturunkan zikir-zikir. Contoh dia kata, hang kena baca Allah, Allah, Allah sebanyak 1000 kali satu hari. Contoh. Itu antara zikir-zikir darajat tu. Ikut pada guru tu bagi. Bila dia dapat buat macam mana yang guru dia ajar, panduan tu ikut. Macam tadilah saya sebut, bila panduan tu ikut betul, sampailah dekat tempat yang dia nak pergi tu. Gitu juga bila ikut panduan tok guru tu betul, insya-Allah sampailah dia.
Seperti mana guru tu sampai. Sebab tu nak cari guru yang untuk nak bawa kita kepada Allah, guru tu mesti wasil. Guru tu mesti sampai. Kalau guru pun tak sampai, macam mana nak bawa kita? Kan? Dia kata, macam mana nak pergi pondok Tok Guru Sidik Noh? Tak apa-apa, hang ikut aku. Jalan sini. Lah kali tengah sampai tengah-tengah, dah ingat lah mana. Dah hang pernah pergi tak? Tak pernah. Letih lah nak. Dah hang pun tak pernah pergi, tapi hang buat cakap ini, dah aku saja try je. Tak boleh lah. Takkan sampai lah. Jadi kalau kita tanya orang yang dah pernah sampai, baru betul. Dia tahu dah jalan. Gitu juga. Tu sebab tu dipanggil guru yang mursyid. Syekh tarikat yang mursyid. Kan? Yang memang betul-betul kedudukannya tu memang dah sampai ke tahap kewalian. Barulah dia boleh tarik kita, insya-Allah. Kan? Tu bukan senang. Kata guru kami, bukan senang nak jumpa. Kadang-kadang Allah sorokkan mereka ni, sehingga kita pun tak perasan, kita tak sedar. Kadang-kadang kita duduk jalan ni, saya pun kadang-kadang takut juga. Kita mengajar kuliah ni, kita tak tahu mungkin di bawah kita ni ada tok guru, ada ulama besar, tapi dia buat biasa. Dia tengok kita gitu, silap baca ni gitu. Kita tak tahu. Ada kadang-kadang dia tapi buat siap. Itu kadang-kadang guru mursyid, kita tak kenal dia. Dia dah memang dia bukan jenis orang popular. Dia tak popular dunia, tapi dia popular di langit. Malaikat-malaikat Allah semua kenal dia. Ada seorang tu tok guru cerita, dia dekat kampung, bukan orang pun tak berapa kenal sangat dia kat kampung. Dia nampak macam pak cik biasa je, tapi istiqamah, semayang jemaah apa semua. Bila dia meninggal, penuh orang datang, ulama-ulama semua pakai putih-putih, kata pak cik ni tengok gaya tak terkenal mana, tapi bila meninggal mana datang orang tak tahu. Tu kata hebat, maknanya tu wali tu. Jadi yang datang-datang tu pun geng-geng dia, geng-geng wali apa semua. Tu. Jadi payah nak jumpa betul-betul orang macam ni, payah. Cumanya kita belajar je lah, belajar tasawuf, teruskan mengaji, insya-Allah. Kalau hati kita bersih, niat kita ikhlas betul-betul, insya-Allah Allah sendiri yang akan susunkan jalan kita sehingga kita dapat jumpa orang macam ni, mursyid ni tadi. Tanpa sangka-sangka dah terjumpa dah. Alhamdulillah. Ada. Baik. Seperti yang tersebut di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, yang dikatakan oleh Syekh Abdul Samad ni, semua perhimpunan ilmu tasawuf yang dalamnya ada usuluddin, ada ilmu fiqh, ada ilmu tariqah, itu terhimpun di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mukhtasar tu maknanya ringkasan. Sebab Ihya Ulumuddin asalnya tebal, jadi yang ni diringkaskan. Yang iaitu asal kitab ini, kitab kita baca ni, kitab Sairus Salikin ni asalnya kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, tapi Mukhtasar Ihya Ulumuddin tu dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita baca Arab jenuh, tak faham pula. Jadi Syekh Abdul Samad tolong terjemah dalam bahasa Melayu kita. Maka bila dia terjemah, dia namakan kitab ni Sairus Salikin. Jadi Sairus Salikin ni sebenarnya adalah Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Tu. Baik. Dan seperti yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin sendiri, begitu juga dalam kitab Ihya Ulumuddin yang original, yang bukan mukhtasarnya, bukan ringkasannya, dan lainnya, dan juga kitab-kitab tasawuf yang lainlah daripada beberapa kitab ilmu tasawuf yang membicarakan ilmu suluk. Suluk ni maknanya berjalan. Orang yang berjalan dipanggil salik, jalan ni panggil suluk. Bila dia dah sampai, asal nama dia salik, bila dia dah sampai berubah nama salik jadi wasil. Itu orang yang wasil, orang yang dah sampai kepada ma'rifatullah. Yang ni yang dipanggil, nama mereka ni gelaran dia arif billah. Zaman sekarang nak cari arif billah payah dah. Ni mereka-mereka ni hebat. Tu. Yakni ilmu tariqah. Ilmu suluk tu ialah ilmu tarikat. Jadi kita yang kalau betul-betul nak menjalani jalan agama, saya tanya syekh tarikat dah, dia kata kalau betul-betul nak mengaji jalan agama, kena ambil tarikat. Kalau betul-betul nak berjalan. Tapi hati-hatilah dalam ambil ni, jangan tersalah. Carilah yang memang masyhur lah tarikat dia tu, bukan yang jenis senyap-senyap.
Dia kata kena bawa beg plastik. Slipper kena simpan dalam, jangan letak luar, nanti orang nampak. Dia kata ni ilmu rahsia. Apa benda rahsia pula? Kan? Dah benda-benda macam tu mengarut. Dia kata cicak kalau dengar pun masuk syurga. Pula ada. Dia kata ada seorang tu lagi merepek. Dia kata ilmu aku ajar ni Saidina Abu Bakar pun tak tahu. Saidina Abu Bakar tak tahu dan dia tahu. La ilaha illallah. Nampak? Dah dia hebat lagi daripada Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar makamnya sebelah makam Nabi. Dah mu kubur belum tahu lagi kat mana. Allah kata. Tapi itulah. Tapi kita orang Melayu ni nampak pelik sikit nak ikut kalau zikir biasa-biasa macam kita biasa buat la ilaha illallah, dia kata ni biasa, aku nak yang luar biasa. Macam mana? Cocok ni la ilaha illallah gitu. Dia kata ni bawa power, ni bawa terbang. Dia nak mengarut gitu. Jadi tak. Kita tak payah nak benda yang pelik-pelik, jangan. Kita ambil yang biasa. Kita ambil yang biasa sampai kita jadi luar biasa. Betul. Ni sibuk nak ke kalut yang pelik sana pelik sini. Di dalam tahanan ISA dulu, Tok Guru lah yang cerita. Jadi dia kata ada seorang ni jumpa Tok Guru. Dia kata, Tok Guru, bagi saya satu ayat amalan nak boleh jadi hebat macam Tok Guru ni. Beranilah apa semualah, orang getak pun tak takut lah. Tolong bagi ayat Tok Guru. Tok Guru kenal orang ni. Dia ni semayang malas. Jadi Tok Guru pun tulis ayat. Ayat tu tulis aqimus solah, dirikanlah semayang. Tapi dia ni tak reti baca. Tak reti baca. Dan Tok Guru pun bijak. Dia tulis ayat tu, dia tak letak titik, tak letak baris. Dia tulis huruf gitu je. Dia kata dah siap dah. Tok Guru tunjuk dia. Power dia kata. Lepas tu macam mana nak baca ni? Tang nak baca, kena hampir cari ustaz lain. Tanya dia, suruh dia letak titik, suruh dia letak baris, lepas tu suruh dia bacakan untuk hang. Aku ajar sampai takat ni. Dia punya pantang dia macam tu, dia kata. Tok Guru saja nak kenakan dia. Jadi dia pun pergi semangat bawa kertas tu. Sedap ni ayat power ni, dia kata. Dia pergi carilah ustaz. Ada seorang ustaz lagi dalam tahanan tu. Tanya, ustaz, tolong buh titik, buh baris. Ni ayat power ni Ustaz Siddiq bagi saya ni, power ni. Nanti jadi power ni, jadi wali ni ayat ni. Tu ustaz tu tengok tahu dah. Ustaz kata siapa bagi? Ustaz Siddiq. Bagus pun dia bagi ayat ni kat hang. Dia pun buh titik, buh baris. Macam mana bunyi Ustaz? Bunyi dia aqimus solah. Dia pun ikutlah aqimus solah. Apa maknanya? Dirikanlah sembahyang. Kata Ustaz Siddiq kena ke aku ni. Memang betul pun. Nak ayat power sembahyang lah. Nak jadi hebat, nak jadi berani, sembahyang lah. Ini sembahyang pun malas, lepas tu nak berjuang, nak hebat macam mana? Kan? Tu. Itu kata ulama. Cara dia mendidik orang. Gitu. Baik. Jadi tak payah nak pelik-pelik lah. Kita ambil ayat Quran. Dia nak ayat mentera yang power-power, yang bukan bunyi ayat Quran. Dum makdum. Ada dum-dum pula dah. Dia nak pelik-pelik gitu. Kita tak payah. Kita ambil ayat yang paling, kalau orang tanya ayat apa paling power, ayat Quran lah. Sebab ayat Quran kan firman Allah. Mana ada ayat lagi power daripada Quran? Jadi tak payah ngarut-ngarut dah. Ni buat pelik-pelik, buat tangkal lah apalah. Tak tepek ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar bukan suruh tepek. Ayat 1000 dinar suruh baca dan buat amalan. Setiap kali buka kedai baca. Ni kita tepek. Baik tepek tu atas dahi. Nampak? Orang nak tengok, oi 1000 dinar dahi. Nampak? Allahu Akbar. Ni kata pelik-pelik manusia sekarang ni. Beramal tak nak, tapi nak hebat. Itu macam mana jadi? Iaitu asal kitab ini dan lainnya daripada beberapa kitab ilmu tasawuf yang membicarakan ilmu suluk, yakni ilmu tariqah. Dan dari kerana inilah kata Syed Syekh Abu Hasan Asyazili radhiyallahu an. Kita berhenti situ. Kita berhenti dekat dan dari kerana inilah kata Syed Syekh Abu Hasan Asyazili. Jadi macam biasa, ada dekat luar sana tu ada produk perniagaan. Telur tak ada lagi? Ada? 1 tray je. Telur masin terhad limited edition.
Tinggal ada satu tray je. Sebab itik merajuk, tak nak berteduh. Pelik semua. Itik pun pandai merajuk. Tahulah. Datang PKP. Nah, jadi insya-Allah lah pakat-pakatlah beli, niatlah sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah Ustaz Siddiq, sekolah tok guru kita ni. Moga-moga dengan bantuan kita ni, walaupun kita tak dapat tubuhkan sekolah, tapi tok guru kita dapat buat sekolah, kita bantu-bantu nak tok guru dapat hasilkan pelapis-pelapis ulama, kita dapat pahalanya insya-Allah. Jadi pakat-pakatlah bantu-bantu kerja-kerja agama insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Oh, takbir. Lupa.